Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon komen dengar ke tak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu Juliana. Saya nak tanya dulu, dengar tak saya punya mic ni? Alhamdulillah, terima kasih Ibu Sariah. Terima kasih, Masya Allah. Terima kasih Puan Syidah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi wa birahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair wa ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin Allahumma amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan, sama-sama kita hadiahkan Fatihah, khususnya buat kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, muslimin dan muslimat, bisiril asrar al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Masya Allah, Cikgu Marzia, Cikgu Nordina, ibu-ibu semua yang menonton. Ya Allah, rindu betul dengan ibu-ibu ni semua. Cikgu Juliana pun ada. Apa khabar semua? Masya Allah. Mak saya pun ada. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersama lagi pada pengajian online. Saya rasa dah lama juga saya tak bersama dengan ibu-ibu semua secara online. Maklumlah, kita ada beberapa perkara yang kita buat untuk Nurul Hidayah. Jadi saya lebih fokuskan, sibukkan diri saya untuk pengurusan Nurul Hidayah dulu. Di samping itu, saya sentiasa mengikuti perkembangan ibu-ibu yang menghadiri pengajian online. Saya dari lubuk hati mengucapkan jutaan terima kasih. Dan saya juga baru balik daripada Allahumma salli ala Muhammad semalam, daripada Kuala Lumpur, dapat bertemu dengan Habib Ali, sambut Habib Ali yang baru sampai daripada kota Hadramaut, baru sampai daripada Turki, baru sampai daripada Mesir. Beliau menziarahi guru-guru kami, Al-Habib Umar, Syekh Ali Jum'ah, dan bermacam-macam lagi tempat-tempat yang diziarahi. Dan Alhamdulillah, Al-Habib mendoakan Majlis Ta'lim Nurul Hidayah, mendoakan ibu-ibu yang mengikuti, mendoakan anak-anak, mendoakan asatidzah, dan tidak pernah pun
sedikit pun Habib tidak mengambil pengetahuan ataupun tak mengambil berat untuk Nurul Hidayah dan juga ibu-ibu yang mengikuti. Ini satu nikmat bila kita dapat pandangan khusus, maknanya dapat diambil berat oleh guru-guru, pembimbing-pembimbing, khususnya orang-orang soleh, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan ibu semua sihat semua, masya-Allah. Kak Salina pun mengikuti, masya-Allah, ahlan sahlan. Baik. Allahu akbar, Imam Hambali pula bersama. Imam, mana rasa antum boleh keluarlah Imam. Masya-Allah, ini guru kita Al-Imam Hambali. Masya-Allah, kita sambung dalam kitab Qalbun Salim. Kitab Qalbun Salim, syarah bagi kitab Penawar Bagi Hati, karangan Al-Imam Al-Qutub, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan disyarahkan dalam kitab Qalbun Salim ini daripada Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Al-Mandili. Ini dalam kitab ni sangat bagus, masya-Allah. Ustaz Muhadir ni kita ketahui dalam bab ilmu tasawufnya, ulama-ulama zaman sekarang ni, khususnya di bumi kita ni, kita kena bersyukur ada guru-guru, ulama-ulama yang sentiasa membimbing kita. Antaranya idola kami, guru kami, murabbi kami ni Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Muhadir Haji Jul hafizahullah taala, yang banyak mengarang kitab, yang tidak pernah kenal erti kepenatan dalam membimbing ummah, untuk kita semua ni tidak terpesong dan tidak tersalah memilih guru. Dan antara karangan beliau lah banyak, masya-Allah, hal-hal yang terkait dengan bid'ah, soal jawab. Beliau banyak merungkaikan jawapan-jawapan untuk kita lebih faham, untuk kita lagi nikmat dalam menuntut ilmu. Kalau kita tengok Ustaz Muhadir ni, kalau dia mengajar ni, bahasanya terlalu halus. Kita senang, hati kita pun tenang bila dengar bahasa-bahasa yang dikeluarkan dengan adabnya, pertuturan. Begitulah adab kita dalam talibul ilm. Baik, kita sambung dalam bab telinga. Dalam bab telinga ni, ini last kuliah daripada Al-Fadhil Ustaz Salim. Namun saya sambung pengajian ini. Kita ambil dalam bab telinga, fasal 2 muka surat 41. Fasal 2 bab telinga muka surat 41. Bagi yang tak ada kitab, boleh dapatkan. Banyak sekarang ni. Boleh pergi dekat Pustaka Azhar pun ada, dekat Lakin ada kitab. Banyak dekat Shopee pun saya rasa ada juga jual. Ini kitab Qalbun Salim. Dan saya pun dah pernah kongsikan adab kita sebelum kita buka kitab ni. Kita tulis nama kita, Al-Faqir ilallah, yang hina, yang miskin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqir ilallah, letak nama kita. Kemudian dekat dalam kitab ni letakkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Lepas tu bacakan ataupun tuliskan niat Imam Al-Haddad, yang setiap kali kalau ibu-ibu dengar, biasa pembimbing kita, guru-guru kita, Imam Hambali, Imam Naqib, yang lain-lain, Ustaz Kamarul, banyak lagi antara guru-guru kita semua ni, guru-guru saya dan guru-guru ibu-ibu semua, beliau akan mulakan dengan niat Imam Al-Haddad. Jadi tulis dekat situ. Nanti saya sharekan dekat dalam Facebook Majlis Ta'lim Nurul Hidayah, dan juga grup WhatsApp ibu-ibu. Tuliskan dekat dalam kitab tu. Dikatakan guru kami, selagi mana kitab itu ditulis dengan selawat, selagi itu malaikat akan memohon pengampunan buat kita. Masya Allah, kelebihan berselawat ni luar biasa. Saya rasa Imam Hambali, guru kita, guru saya dan guru ibu-ibu semua, guru kita semua, Imam Hambali dah mengupaskan dalam kitab Jauharul Mauhub bagaimana kelebihan berdoa. Saya pun hari itu pun ada mengikuti pengajian guru kita Imam Hambali, kelebihan berdoa dan juga berselawat. Hebatnya kalau kita ni berselawat ni luar biasa. Baik, insya-Allah kita masuk dalam bab telinga. Ini pun penting juga ni dalam bab telinga ni. Ni dalam bab anggota tubuh badan. Kalau kita tengok daripada isi kandungan ni, yang pertama ni menjaga 7 anggota zahir, 7 anggota
anggota zahir. Mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Ini juga merupakan salah anggota yang sangat penting. Kalau kita belajar kitab dalam Bidayatul Hidayah pun disebutkan, ini penekanan daripada guru-guru kita yang mengambil daripada ulama-ulama yang terdahulu betapa pentingnya menjaga 7 anggota zahir. Baik. Sebelum kita mengupaskan sebelum kita kupaskan dalam bab telinga ni, kita flashback balik tentang apa yang diberikan ataupun apa yang diajarkan oleh Al-Fadhil guru mulia Ustaz Muhadir. Bagaimana bila beliau membuka kitab-kitab yang berkaitan dengan tasawuf, berkaitan dengan adab, berkaitan dengan hal-hal kerohanian, berkaitan dengan hal-hal dalaman ni, dia ada 3 penekanan yang kita kena ambil tahu. 3 ni penting, asas. Kita kena ambil tahu. Sebelum kita belajar, saya rasa Ustaz Salim pun dah kongsikan, tapi saya suka untuk ingatkan. Saya suka untuk ingatkan. 3 pendekatan yang kita kena ambil. Yang pertama, takhalli. 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 Boleh catat, takhalli. Yang kedua, tahalli. Ada ha. Tadi kha, takhalli. Yang kedua, tahalli. Yang ketiga, tajalli. Apa itu takhalli? Apa itu tahalli? Apa itu tajalli? Kita kena faham 3 konsep ini dulu, baru kita boleh mendalami ilmu-ilmu yang terkait dengan tasawuf. Sebab itu banyak orang yang belajar tentang tasawuf terlalu dalam sangat, sampai dia sendiri boleh menggelarkan diri dia wali. Nak buat sesuatu ni nak jadi wali. Ni salah. Ustaz, saya Masya Allah Ustaz, saya tak makan tak apa Ustaz, saya nak jadi orang-orang yang zuhud Ustaz, saya ni apa semualah, ini macam-macam lah apa semua ni, nak buat kerana nak jadi wali. Nak jadi ilmu yang macam-macam, dengar kisah-kisah para awliya yang dikurniakan kelebihan ilmu kasyaf dan sebagainya. Dia nak jadi kasyaf, nak tengok orang, nak menilai orang dengan benda-benda macam tu. Ini salah. Kalau kita tengok Ustaz Muhadir, dia banyak tekankan menuntut ilmu ni bukan untuk perkara-perkara sedemikian, lebih untuk membimbing diri, membersihkan diri. Untuk apa? Untuk berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah dah ciptakan kita dengan kesucian, dengan penuh daripada kita lahir, bersih dan sebagainya. Kemudian kita ni diselaputi dengan dosa-dosa kita sendiri, kelalaian kita sendiri. Kemudian kita nak buang perkara-perkara ini. Inilah dia, dengan 3 perkara ini. Yang pertama, takhalli. Apa itu takhalli? Takhalli ini bermaksud mengosongkan diri daripada sifat-sifat mazmumah. Mengosongkan diri daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tak baik, zahir dan juga batin. Itu bermaksud takhalli. Kita kena faham konsep ni dulu. Mengosongkan diri daripada sifat-sifat mazmumah. Maknanya kita buang sifat-sifat yang tidak baik dalam diri kita, zahir dan juga batin. Okey. Yang kedua disebutkan sebagai tahalli dengan ha. Tadi kha, ni ha. Apa itu tahalli? Menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Ni basic ni basic. Kita tak nak kupas yang terlalu dalam. Menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Dengan sifat-sifat yang terpuji. Yang ketiga, tajalli. Apa itu tajalli? Kurniaan, pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pemberian itu khusus kepada orang-orang yang Allah pilih. Antaranya apa? Nikmat dalam kita beribadat. Sedap, kita rasa seronok beribadat. Ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah kurniakan ini pada para orang-orang yang soleh, para awliya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, seperti ibu-ibu semua. Masya Allah. Ini yang 3 konsep kita kena faham. Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab ini, kita buka balik, kita flashback balik, tengok dalam isi kandungan. Kitab yang pertama menjaga 7 anggota zahir. Kemudian kitab yang kedua menjaga 7 anggota batin. Ini kitab yang pertama dengan kitab yang kedua ini disebutkan sebagai takhalli. Mengosongkan diri daripada sifat-sifat mazmumah, zahir dan batin. Maknanya mengosongkan diri daripada sifat-sifat yang tak baik, zahir dan batin. Zahir tu apa? Ini ada yang kita sedang belajar ni.
7 anggota zahir, mata, telinga, lidah, perut, kemaluan. Kemudian kita akan masuk kitab yang kedua, batin pula. Apa dia? Suka makan, banyak bercakap, marah, ini semua. Ini kita masuk fasa yang pertama, iaitu takhalli. Kemudian kita akan masuk yang kedua, tahalli. Apa dia? Kita tengok kitab yang ketiga pula, sifat-sifat mahmudah, iaitu taubat, takut kepada Allah, zuhud. Ini semua kita akan belajar nanti. Cinta kepada Allah, redha, mengingati mati dan sebagainya. Ini disebutkan sebagai tahalli, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Kemudian yang ketiga, tajalli. Tajalli tak ada dalam kitab ni. Tajalli tak ada dalam kitab ni. Tapi ada pada diri kita apabila kita beramal dengan apa yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama pada kita, mudah-mudahan. Jadi kita masuk dalam bab telinga. Ini penting bab telinga ni. Kita ni dah sampai pada fasa-fasa pengakhiran kehidupan kita ni. Banyak perkara yang kita dengar. Lagi-lagi benda-benda yang berkaitan dengan macam-macam lah. Vaksin lah, akhir zaman lah, Dajjal. Kita ni banyak sangat sebut nama Dajjal. Lama-lama nanti dia muncul nanti. Jangan sebut. Baik kita sebut nama-nama Allah, sebut nama-nama Rasulullah, kita sebut nama-nama orang-orang yang baik, sahabat-sahabat Nabi dan sebagainya. Elakkan ini semua kerajaan Dajjal, ini semua agenda Dajjal dan sebagainya, apa semua tu. Dajjal itu akan keluar. Jadi tak payah kita tanya, tak payah kita kaji, tak payah kita apa. Kita persiapkan diri kita je. Tak payah nak sibuk pasal vaksin, tak payah nak sibuk pasal itu, pasal ini. Kita sibukkan diri kita. Saya pun mengikuti apa yang pernah dikongsikan oleh guru kita, Al-Imam Hanbali, pernah kongsikan kepada kita. Baik kita persiapkan diri kita untuk kita bertemu dengan Allah daripada kita sibukkan benda-benda yang bukan pada ilmu dan batasan kita. Kita nak mengkaji pasal vaksin dan sebagainya. Vaksin ni ada chip lah. Kaji sedalam-dalamnya. Dan kita pula tu bukan kata ni macam beriman pula dengan tu. Masya Allah, ya ke ada chip dan sebagainya. Sedangkan Nabi ajar kita kalau lalat masuk dekat dalam air, celup lalat tu, lepas minum. Agak-agak kita nak buat ke? Ini kita nak kena beriman dengan Nabi. Lalat datang, masuk dekat dalam air, mati lalat tu dekat dalam air tu. Lalat ni ada racun dan juga ada penawar. Nabi ajarkan celupkan jari dengan lalat tu, kemudian minum air tu. Agak-agak kita nak minum. Ustaz, biar betul Ustaz. Kita sibuk mengkaji benda-benda yang tak sepatutnya kita kaji, tapi benda yang Nabi suruh buat, kita tak nak buat. Macam mana kita nak mengukur diri kita dengan Nabi? Jadi inilah dia. Alhamdulillah ibu-ibu yang banyak mengikuti, menghabiskan masa dengan tubuh badannya dengan mengikuti pengajian-pengajian. Bukan kata pada Nurul Hidayah, pada semua tempat. Baik, kita masuk dalam bab telinga, muka surat 41. Mendengar afdal daripada melihat. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Mendengar afdal daripada melihat. Muka surat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh kerana banyaknya kebaikan, faedah yang diperolehi daripada pendengaran, maka pendengaran lebih afdal daripada melihat. Kerana kebanyakan kebaikan melihat berkaitan dengan dunia, dan kebanyakan kebaikan mendengar pula berkaitan dengan akhirat. Atas dasar ini jugalah kamu dapati bahawa orang yang buta lebih sempurna daripada orang yang tuli pekak. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Orang yang mendengar lebih afdal daripada melihat, dan dibandingkan orang yang pekak. Orang yang pekak, yang tuli itu hanya dapat, maknanya dia pekak, dia tuli, tapi dia tak buta lah, dia boleh melihat. Dia melihat tapi dia pekak. Dia pekak dan tuli. Pekak dan tuli. Dia tak boleh mendengar lah, dia cuma boleh melihat. Dia hanya mampu melihat hal-hal keduniaan, perhiasan-perhiasan keduniaan. Akan tetapi orang yang tidak dapat melihat, orang yang tidak dapat melihat, buta, tapi telinga dia boleh mendengar, itu lebih baik. Kerana apa? Kerana dia banyak mendengar hal-hal yang terkait dengan ukhrawi, dengan akhirat. Kalau kita tengok dekat situ ada 75, kita tengok dekat footnote dekat bawah tu. Sebagai contoh, berapa ramai orang yang buta yang telah menghafal Al-Quran, telah hafaz Al-Quran dibandingkan dengan orang yang pekak. Kerana orang yang pekak tidak dapat mendengar bacaan Al-Quran untuk
dihafaz walaupun mereka boleh melihat, berbeza dengan orang yang buta. Ini dikongsikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Orang yang buta ini tapi dia boleh mendengar. Kebanyakannya kita tengok orang yang buta ini dia hafal Al-Quran. Kerana apa? Diberikan nikmat pendengaran, dengar benda-benda yang baik. Tapi berbanding dengan orang yang peka dan matanya celik, kebanyakannya hanya dengan hiasan-hiasan keduniaan. Tapi kita jangan bersangka buruk. Jangan bersangka buruk. Oh, maknanya orang yang peka ini tak berapa baik lah. Tak, bukan. Maksudnya bukan. Tapi ini random. Ini kebiasaannya begitu. Kita tengok, saya pun, guru saya ketika kami di Hadramaut, bila kita duduk di sana, kita tengok ada orang-orang, guru-guru, orang-orang mulia, bukan banyak, ada di antaranya yang buta. Yang buta, matanya tak nampak, tapi diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, telinganya bukan saja menghafal Al-Quran, menghafal kitab-kitab, menghafal maulid, menghafal hadis-hadis nabawi dan bermacam-macam benda-benda yang baik, syair-syair yang baik, doa-doa yang baik, hanya melalui dengan pendengaran. Mendengar, kemudian diambil, dan mata hatinya yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Al-Imam Haddad juga dikatakan buta ketika usianya kecil, tapi Allah bukakan dia pintu hati yang cukup besar, cukup terang, cukup memberikan faedah-faedah yang terlalu banyak hingga sekarang. Kita tengok saja kitab-kitabnya diguna pakai hingga sekarang. Nampak keberkatan ilmu pada Al-Imam Al-Haddad. Jadi di sini kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, mendengar itu lebih afdal. Sebab itu kita kena banyak mendengar benda-benda yang baik. Kita jangan jadi macam Abu Jahal. Bukan kita lah. Orang-orang kita nasihatkan jangan jadi macam Abu Jahal. Abu Jahal ni dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, ketika Nabi turun, Nabi duduk, Nabi baru melepasi peristiwa yang sangat agung. Orang yang pertama mendengar peristiwa Isra wal Mi'raj ni Abu Jahal. Dia dengar benda yang baik tak? Dia dengar benda yang baik. Dia dengar benda yang baik daripada lisan insan, makhluk yang mulia, Nabi Muhammad. Dengar benda yang baik. Nabi ceritakan kepadanya, aku naik ke situ, perjalanan menaiki satu tunggangan yang bernama Buraq sampai ke Baitul Maqdis, kemudian naik lagi ke atas, sampailah ke atas. Bermacam-macam kisah yang terkait di situ. Diceritakan kepada siapa? Kepada Abu Jahal. Pendengaran yang baik tak? Baik. Tapi apa yang dibuat oleh Abu Jahal? Tak apa Muhammad, kau duduk je. Tak apa, biar aku settle. Biar aku panggil penduduk-penduduk Mekah ni apa semua tu, biar aku yang ceritakan. Tapi bukan diceritakan untuk menambahkan iman, tapi dia menceritakan tentang perkara-perkara yang tak baik pula. Ini, kita jangan jadi macam orang-orang sebegini. Mereka-mereka yang memusuhi baginda Rasulullah SAW. Sebab itu banyak mendengarkan benda-benda yang baik, kalam-kalam yang baik daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada majlis-majlis ilmu. Umpamanya apa? Beginilah. Umpamanya begini. Walaupun mata kita ni celik, mata kita ni nampak, tapi biarlah mata kita ni buta daripada pandangan-pandangan yang tak baik. Daripada perkara-perkara yang tak baik. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, Engkau telah kurniakan aku mata, pandangan yang baik. Jadi mudah-mudahan berikanlah aku atas apa yang kau nikmatkan dengan penglihatan ini, dengan melihat benda-benda yang baik. Walaupun aku ni celik. Walaupun aku ni celik. Maknanya jadikan aku ni buta daripada pandangan-pandangan yang tidak baik. Melihat benda-benda yang maksiat, melihat perkara-perkara yang tak baik, melihat perkara-perkara yang mendorong hati kita ini untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Begitu juga dengan pendengaran. Ini penting pada zaman sekarang ni. Telinga, tangan, mata ni satu anggota yang cepat bergerak. Kita tengok ini terus, kita nak dengar. Kita dah tengok, lepas tu kita nak dengar. Bila nak dengar, kita nak sebarkan. Sebarkan bukan dengan mulut, sekarang dengan tangan, dengan Facebooknya, dengan WhatsAppnya dan sebagainya. Jadi kita kosongkan diri kita ni dengan perkara-perkara yang tercela. Antaranya yang kita tengah belajar ni adalah pendengaran. Sebab itu telinga ni salah satu asas dalam anggota tubuh badan kita untuk kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita mensyukuri, bagaimana kita manfaatkan telinga kita, bagaimana kita menggunakan telinga kita, bagaimana kita menghiasi telinga kita ini dengan perkara-perkara yang baik. Baik. Kita sambung muka surat 42, cara mensyukuri nikmat telinga.
Cara mensyukuri nikmat telinga. Kata pengarang, memelihara telinga daripada mendengar sesuatu yang dilarang seperti mengumpat. Seperti mengumpat, mengadu domba, namimah, mendengar perkataan yang tidak baik, seperti bid'ah dalalah, berkelahi, mendengar suara perempuan dan orang muda yang boleh menimbulkan fitnah, mendengar muzik yang haram seperti serunai dan gendang. Janganlah kamu tertipu dengan orang yang membolehkan untuk mendengar serunai, kerana pendapat itu menyalahi Al-Quran dan hadis Nabi. Okey. Kemudian kita tengok dekat bawah ada tu 76, dekat footnote dia tu. Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, jika dia menggunakan telinga itu untuk mendengar apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, seperti mendengar percakapan yang dusta, umpat-mengumpat, caci mencaci dan segala perbicaraan yang kotor-kotor, maka dia sebenarnya telah kufur terhadap nikmat telinga tersebut dan tidak bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan yang besar tersebut, kerana dia telah menggunakan pada tempat yang salah. Tengok, di antara cara mensyukuri nikmat telinga adalah memelihara telinga, menghindari telinga daripada mendengar sesuatu yang dilarang, antaranya mengumpat. Kita pergi tempat yang baik ni, contohnya pergi kuliah ke, pergi masjid ke, ataupun pergi mana-mana lah, bawa kitab, bawa Al-Quran, Masya Allah, masuk je tengok pula, kau tengok tu makcik tu pakai tudung dengan baju tak kena, tengok kawan kita tu, ni mengumpat. Jangan risau, kita pun perolehi saham yang sama di akhirat atas apa umpatan yang kita buat. Tengok, kadang-kadang kita ni diuji dengan penglihatan, pendengaran, mulut dan sebagainya. Tengok je terus nak cakap. Orang datang kepada kita nak cakap benda yang baik, Alhamdulillah. Benda yang tak baik, kita stop. Cakap jangan sebut, jangan bercerita, jangan dikongsikan. Jangan dikongsikan. Sebab apa? Kita kena menjaga maruah dan hak saudara kita. Wajib ke atas kita. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun nasin mujafa. Semua di antara kita ini wajib dijaga maruahnya, walaupun dia buat dosa. Walaupun dulunya ni pendosa, kita wajib menjaga maruahnya. Ini Nabi bagi tahu. Illa, kecuali orang yang secara terang-terang menjatuhkan maruahnya. Orang yang terang-terang menjatuhkan maruahnya, dia bangga dengan apa yang dia buat. Dia ambil gambar, video dan sebagainya secara live, pergi disko, minum arak, berzina dan sebagainya secara terang-terang. Bukan kita yang menghukum, dia yang mempromosikan dosa itu. Ini kata baginda Rasulullah SAW, orang ini jauh daripada rahmat Allah dan terputus daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kerana dia sendiri tidak memelihara hak tubuh badannya dan hak maruahnya. Sebab itu kalau ada orang yang datang kepada kita nak berkongsi tentang benda-benda umpatan-umpatan, kita wajib menjaga orang yang diumpat. Jangan kita mengiyakan, ya ke, astagfirullahalazim, betul ke? Ya Allahu Akbar, apa yang awak cerita ni? Ya ke? Sambung lagi. Dia beristighfar, dia bertakbir, tapi dia minta sambung lagi. Ya Allahu Akbar, ya ke macam tu? Ya Allah, ya ke? Ya Allah, dah lah, stop lah. Lepas tu macam mana pula Masya Allah, lebih kuah pula apa dipanggil tu? Lebih kuah daripada nasi. Macam tu lah. Jangan. Sebab itu kata Imam Al-Haddad, orang yang menggunakan telinga ini untuk mendapatkan perkara-perkara yang tak baik, sesungguhnya dia telah kufur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak bersyukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Okey, bagus soalan ni. Ustaz, kalau bercerita tentang kebaikan seseorang, adakah dikira sebagai mengumpat? Okey, saya kongsikan apa maksud definisi mengumpat. Definisi mengumpat yang kita mudah faham. Apa itu mengumpat? Mengumpat itu iaitu disebutkan sebagai ghibah. Terima kasih Cikgu Marziah. Bercerita di belakang orang, bercerita di belakang orang dengan cerita yang tidak baik dan cerita itu betul. Itu mengumpat. Contoh, ada orang datang kepada seseorang, datang kepada seseorang, bagi tahu, ini amanah
Ini amanah jangan cerita pada orang lain. Ini cerita saya sekadar nak berkongsi saja, tolong. Ini aib saya. Dia pun cerita A to Z, dia cerita pada fulan. Dan cerita tu cerita betul. Dan cerita tu cerita yang tak baik, tak bagus. Fulan ni pergi ceritakan kepada seseorang, sama berbobit. Sama exactly cerita tu. Tak ada penambahan, tak ada kurang. Cerita tu cerita betul. Itu disebut sebagai mengumpat. Cerita yang diceritakan tu cerita yang betul, tapi cerita yang tidak baik. Dan cerita itu cerita yang bercakap di belakang orang yang kita bercakap tentangnya. Okey, faham Kita bercakap tak baik tentang hal seseorang, dan cerita itu cerita yang betul, dan cerita itu cerita yang tidak baik, dan ia merupakan mengumpat. Okey, ini disebut sebagai al-ghibah, mengumpat. Dan di akhirat kelak, orang yang mengumpat ini, pahalanya akan ditransfer kepada orang yang diumpat, dan dosa orang yang diumpat itu akan ditransfer kepada orang yang mengumpat itu. Dan di akhirat kelak, di neraka kelak, orang yang kuat mengumpat itu, dia akan makan daging-daging busuk dan lebih busuk daripada bangkai. Dia akan makan daging-daging yang busuk, lebih busuk daripada bangkai. Ini definisi yang kita mudah faham, mengumpat. Tapi kalau kita mengumpat, contoh, saya di belakang Cikgu Marzia, saya beritahu, Masya Allah, Cikgu Marzia ni orang yang baik, orang yang kuat bersedekah, orang yang sabar, orang-orang, ibu-ibu di Nurul Hidayah, semuanya, Ibu Farida, Umi Sharifah, Cikgu Nurlina dan sebagainya, semuanya, Cikgu Juliana ni orang yang baik. Saya mengumpat lah. Tapi umpatan tu umpatan yang baik. Itu disebutkan sebagai umpatan mahmudah, umpatan yang terpuji, dan ianya memperolehi saham buat kita dan juga orang yang diumpat. Tapi jangan buat cerita pula. Cerita pula melambung-lambung. Memanglah terpuji, tapi jangan sampai berbohong. Ceritakan benda kebaikannya. Lebih-lebih lagi kalau orang tu dah meninggal dunia. Macam sahabat saya, abang saya, Encik Johari Ahmad, orang yang baik, kuat bersedekah. Sebab itu disarankan kepada kita, kalau orang tu dah meninggal dunia, digalakkan untuk kita menyebarkan, ceritakan kebaikan yang dia lakukan. Sebab apa? Riak dia tu dah terputus. Dia tak ada riak dah. Dia dah meninggal dunia. Disebutkan dalam hadis, uzkuru ahasinu mautakum. Sebutkan benda-benda yang baik di kalangan orang yang telah meninggal dunia. Ibu-ibu kita ke yang dah meninggal dunia, lazimkan, cerita pada anak-anak. Ibu-ibu kita ada anak. Sekarang kita ni ibu bapa. Ceritakan pada anak-anak. Awak tahu atuk awak ni orang yang baik, ceritakan. Sebab cerita itu akan mendatangkan faedah pada si mati. Jadi, Ustaz, kalau bercerita tentang kebaikan, adakah dikira sebagai mengumpat? Tidak. Dia akan dapat ganjaran dan dia akan dapat faedah. Dan dia akan transfer pahala kepada orang itu. Jadi, banyakkanlah cerita kebaikan. Kebaikan. Poin itu mengumpat. Yang kedua disebutkan sebagai fitnah. Fitnah ni apa? Bercerita. Dia cerita juga di belakang orang, namun bukan cerita yang betul. Dia cerita di belakang orang, dia dapat tahu A, B je. Tapi dia ceritakan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai Z. Cerita benda yang tak betul. Itu fitnah. Dan fitnah ini disebutkan dalam Al-Quran. Fitnah itu lebih teruk daripada membunuh. Tapi janganlah pergi membunuh. Daripada saya alang-alang buat fitnah ni Ustaz, baik saya bunuh je. Saya bunuh orang ni pun. Bukan, maksudnya apa? Fitnah ini dahsyat. Sebab itu mulut ini lebih tajam daripada senjata. Senjata, kalau kita rodok, habis mati orang tu. Tapi kalau mulut ni, kalau kita cakap benda yang baik tu sampai berterusan. Kalau kita dah meninggal dunia pun, orang akan ingat dengan benda-benda yang baik. Masya Allah, dia ni macam tu. Tapi kalau seseorang itu bercakap benda yang tak baik, apatah lagi, maki hamun, fitnah, melaga domba dan sebagainya, kadang-kadang ada kala perkataan-perkataan itu akan tertusuk kepada orang yang difitnah. Dia akan simpan. Sampai bila? Sampai orang tu meninggal dunia. Sampai tu, jawablah kita dekat akhirat nanti. Sebab itu mulut ni, lidah ni lebih tajam daripada senjata. Jadi hati-hati pada fasa-fasa akhir kehidupan kita ni, hati-hati. Jadi fitnah itu lebih dahsyat daripada mengumpat. Sebab itu
bagi orang-orang, kadang-kadang kita ni rasa dizalimi. Kadang-kadang kita rasa dizalimi. Kita rasa ada orang yang zalim kita dan sebagainya. Ini Al-Fadhil Ustaz Al-Muhadhir Haji Jol ada mengajarkan kita. Ada mengajarkan kita tentang satu amalan. Dan amalan ni cukup luar biasa. Dan amalan ini juga saya amalkan. Saya kongsikan kepada anda semua. Kalau kita rasa kita ni dizalimi, kita baca selepas solat fardu sebanyak 33 kali. Nanti saya akan kongsikan juga dekat dalam grup. Kita baca sebanyak 33 kali. Okey. Dalam surah Ali Imran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. 33 kali setiap kali selepas solat. Kalau kita ada perasaan begitu. Kadang-kadang kita ni hanya perasaan je. Tak ada orang pun yang zalim kita. Kadang-kadang perasaan itu yang menghantui kita sampai mendorong kita kepada benda-benda yang negatif. Jadi apa yang kita kena buat? Kita bacalah ayat Al-Quran ini dalam surah Ali Imran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah juga merancang. Sesungguhnya Allah sebaik-baik perancang. Ini bagi orang yang was-was, curiga dalam diri sendiri. Aku ni dizalimi ke? Aku ni kenapa macam ni apa semua? Baca ayat ni. Allah sebaik-baik perancang. Tapi kalau sesungguhnya dia betul-betul kena zalim, dia betul-betul kena zalim secara depan-depan. Dia kena zalim, dia kena zalim secara depan-depan, dan memang dia tahu hak dia dizalimi. Dan memang banyak hadis-hadis terkait dengan orang-orang yang dizalimi. Kata Al-Fadhil Ustaz Muhadhir, baca ayat itu, surah Ali Imran itu sebanyak 313 kali selepas solat. Kalau tak boleh buat setiap kali solat fardu, ambil satu solat. Contohnya lepas Isyak, ataupun lepas Maghrib, kita tak boleh buat apa-apa, ambil tasbih 313 kali. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Baca sebanyak 313 kali. InsyaAllah kita serahkan kepada Allah tanpa kita menuduh, kita mengharap. Jangan baca tu kita mengharapkan balasan. Ya Allah, dia memang zalim aku ni, ya Allah. Aku nak engkau bagi dia yang lagi dahsyat, ya Allah. Wa makaru ni salah lah. Mari kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Al-Haddad, jangan sampai kita ni jadi kufur nikmat. Nikmat yang Allah dah berikan kepada kita, pendengaran, jangan kita kufur. Dan di antara tanda-tanda orang yang kufur nikmat adalah menyalahi menggunakan anggota telinga. Anggota telinga ini salah guna, dan dia tergolong daripada golongan orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Syanas, Kak Syanas, dan juga Abang Adi, terima kasih kerana menonton. Sebar-sebarkan insya-Allah. Baik. Ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad, cara kita mensyukuri telinga. Kemudian disambung lagi, oleh itu kamu hendaklah menjaga pendengaranmu daripada perkataan yang tidak baik, keji dan sia-sia. Kerana orang yang mendengar sesuatu yang diharamkan sama dosanya dengan orang yang bercakap tentang perkara itu. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Subhanallah. Kita tengok ayat Al-Quran, footnote 77. Ia berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta, memakan segala yang haram, dalam surah Al-Ma'idah. Okey, sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta, memakan segala yang haram. Kita dah buat baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadat kita. Pada fasa akhir sebelum kita tidur ni, ada orang telefon, cerita pula benda-benda yang tak baik dalam umpatan-umpatan itu. Dengar saja terus stop. Saya tak nak dengar. Ini amalan yang kita buat daripada pagi sampai malam, itu pun kita mohon kepada Allah agar Allah terima. Jadi jangan sampai amalan itu baru nak diterima terus ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala.
atas sebab kita mendengar umpatan-umpatan yang tidak baik, fitnah-fitnah yang tidak baik. Kerana apa? Disebutkan dalam ayat Al-Quran ini, kata pengarang, orang yang mendengar perkara-perkara yang tidak baik itu daripada namimah ke, daripada ghibah ke, daripada fitnah ke, daripada apa jua perkara-perkara yang tak baik, mendengar alat-alat muzik yang maksiat dan sebagainya, hingga kita melalaikan, dia juga sama seperti mana dia berbuat, sama seperti mana dia buat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindungi telinga kita, jangan dengar perkara-perkara yang tak baik, jangan dengar benda-benda yang tidak baik. Sebab apa? Bila kita dengar orang itu melakukan benda-benda yang tak baik, kemudian kita pula dengar, kita ni sama dosanya seperti melakukan perbuatan-perbuatan yang diumpat kepada kita. Jadi jangan dengar benda-benda yang tidak baik. Tambahan lagi, muka surat 43. Mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak baik, keji itu boleh menyebabkan sifat was-was. Kadang-kadang kenapa kita ni ada sifat was-was terlalu banyak? Ya Allah, banyaknya sifat was-was. Sebab itu banyakkan baca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita digalakkan sebelum semayang baca, bangun pagi baca, nak masuk kenderaan baca, nak meniaga baca, nak memasak baca, amalkan surah An-Nas, banyakkan membaca, supaya apa? Mendorong diri kita ini daripada terhindar daripada sifat was-was. Sifat was-was. Sifat was-was ni bahaya. Sifat was-was ni bahaya. Sampai kadang-kadang kita dah tak nak buat dah benda tu. Sebab apa? Kita didorong oleh perbuatan-perbuatan yang tidak baik daripada sifat was-was. Sedangkan kita tak buat pun. Kita tak buat pun. Sebab itu telinga ni kita kurniakan dengan nikmat, dengan mendengar benda-benda yang baik. Subhanallah. Kalau kita nak tengok ni telinga je. Saya cakap pasal telinga saja. Saya kongsikan dalam bab telinga je. Tengok bagaimana kasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dalam hal bab telinga saja. Dalam kehidupan kita, ibu-ibu yang menonton, sahabat-sahabat mulia saya yang sedang menonton, Abang Adi, masya-Allah, sahabat saya Kamal semua, Abang Din, masya-Allah, Abang Zamri, Cikgu Malina, semua ni yang sedang menonton, ibu-ibu yang mulia, yang lebih mulia daripada saya. Ibu Faridah, Umi Sharifah Zamzam, semua mak saya yang lebih mulia daripada saya. Tengok bagaimana kasihnya Nabi terhadap kita dalam bab telinga saja. Saya tak sentuh lagi bab mata, hidung, mulut, telinga saja. Pernah tak dalam kehidupan kita ni, telinga kita ni pernah berdengung macam ting. Dia bukan naik flight, naik flight itu berdesing. Dia naik flight, tiba-tiba telinga kita macam tersumbat, itu berdesing. Ni berdengung, tiba-tiba berdesing, tung, macam tu. Pernah, saya yakin pernah. Saya pun pernah, ibu-ibu pun pernah, sahabat-sahabat pun pernah. Tengok dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mengatakan, barang siapa yang mendengar bunyi dengungan di telinganya, barang siapa yang mendengar bunyi dengungan di telinganya, maka ingatlah kepadaku, fadhkuruni, maka ingatlah aku. Dalam riwayat yang lain mengatakan, fasallu alayya, maka berselawatlah kepadaku. Ketika telinga kita ni berdengung teng, macam tu kan. Kita sebut, selalu kita dengar perkataan-perkataan ni, bukan perkataan, selalu kadang-kadang kita terkena penyakit ni. Ni boleh dikatakan penyakit lah kan, macam penyakit lah. Tung, macam tu, tung, telinga kita berdengung. Kata baginda Rasulullah SAW, kalau berlaku perkara ini, mafhumnya, kalau berlaku perkara ini, mendengar bunyi dengungan itu, maka ingatlah kepada aku. Dalam riwayat yang lain mengatakan, fasallu alayya, maka berselawatlah kepada aku. Maknanya bila kita berdengung, cepat-cepat kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kerana apa? Kerana namanya sedang disebut di Malail A'la. Namanya sedang disebut di Malail A'la, di satu kedudukan yang tertinggi.
Di satu kedudukan yang tertinggi. Namanya sedang disebut di satu kedudukan yang sangat tinggi. Bagaimana kedudukan tu? Kedudukan itu hanya diketahui oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat tinggi ketika kita berdengung. Tengok ini baru telinga ni baru telinga. Ketika kita berdengung, banyakkan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Namanya disebut. Persoalannya, siapa yang sebut nama kita? Ketika kita berdengung, Nabi perintahkan kita untuk berselawat kerana nama kita sedang disebut. Persoalannya, siapa yang sedang sebut nama kita? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Azizi dalam Jami'us Saghir, yang mengarang kitab Jami'us Saghir ini mengatakan, sesungguhnya yang sedang sebut nama kita ketika kita sedang berdengung ini, telinga kita sedang berdengung, yang sedang sebut nama kita, nama full nama kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ini dalam bab telinga saja, belum lagi bab mulut, hidung, mata, tangan dan sebagainya. Baru saja bab telinga. Jadi Nabi Muhammad sedang menyebut nama orang yang telinganya berdesing. Bukan berdesing, berdengung. Berdengung, kita berselawat. Sedang kerana apa? Kerana nama kita sedang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, subhanallah, kasihnya Nabi Muhammad terhadap kita. Nabi dah ingatkan kita sebelum kita wujud. Ketika Nabi Muhammad, dalam satu riwayat, ketika Nabi menziarahi Baqi', siapa yang pernah pergi ke kota Madinatul Munawwarah, dia pasti akan menziarahi Jannatul Baqi', syurga yang Allah zahirkan di muka bumi, iaitu Baqi'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menziarahi pusara Baqi', Nabi akan menyampaikan salam. Assalamualaikum ya ahlu diyar minal mu'minin antum sabiqun. Assalamualaikum ahlu diyar. Memberikan salam kepada ahlul Baqi'. Nahnu insyaallah bikum lahiqun, dan kami sini akan menyusul. Nabi mengatakan kami akan menyusul. Nabi kata kami akan menyusul. Kemudian Nabi sambung lagi dengan salam tu. Ada riwayat mengatakan Nabi sambung lagi. Lawajadtu inni anzuru ila ikhwani. Sesungguhnya aku mengharap aku dapat melihat, aku dapat bersama dengan saudaraku. Ketika Nabi menyampaikan kepada ahlul Baqi', Nabi meletakkan satu harapan untuk Nabi bersama dan melihat kepada saudaraku. Kemudian sahabat bertanya, sahabat yang mendengar ketika itu bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini ikhwan, saudara kamu? Ya Rasulullah, bukankah kami ni ikhwan, saudara kamu ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, wahai sahabat, engkau ashabi, kamu ni sahabat-sahabat aku. Engkau merupakan sahabat aku. Ikhwani, saudara aku ini adalah mereka yang beriman kepadaku dan mereka yang sangat mengasihiku dan mereka tidak melihatku. Maksud melihat, mereka yang tidak sezaman denganku. Mereka tidak seperti kalian yang dapat melihat aku. Mereka itu adalah umatku akhir zaman yang tidak dapat melihat aku. Akan tetapi mereka mengasihi aku. Mereka menyintai aku. Mereka sangat rindukan aku. Nabi ketika menziarahi pusara Baqi', Nabi meletakkan satu harapan untuk bersama-sama dengan kita. Jadi mudah-mudahan kita ambil harapan itu. Harapan itu, lebih lagi dalam bab telinga ini, jangan dengar benda-benda yang tak baik. Berkawanlah dengan orang-orang yang sentiasa mendorong kita ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah, ingat kepada sahabat-sahabat Nabi, ingat kepada mereka-mereka yang menggetarkan jiwa kita untuk tidak berpisah dengan Nabi. Cari sahabat-sahabat yang baik. Walaupun kita ni bukan orang yang baik, cari sahabat-sahabat yang boleh mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Baik, kita sambung lagi dalam bab telinga ini, muka surat 43. Dalam muka surat 43.
Kata-kata itu seperti makanan. Kata-kata itu seperti makanan. Ketahuilah kata-kata yang didengar adalah seperti makanan kerana ia boleh membawa manfaat atau penawar. Dan ia juga boleh mendatangkan mudarat atau menjadi racun. Kata-kata itu boleh mendatangkan manfaat kepada kita. Seseorang apabila diberikan nasihat, dia dapat manfaat. Orang ada masalah, jangan cerita kepada orang yang bukan ahlinya. Ada masalah kehidupan dan sebagainya, dia pergi cerita kepada orang yang lagha, orang yang bukan ahlinya. Dan kita ni ada masalah. Dan kita perlukan kerohanian, kita perlukan ketenangan. Kita jumpa kepada orang dan orang yang salah. Oh, susah masalah kau ni. Adalah kita enjoy je lah. Kita buat benda-benda macam ni lah, apa semua dan sebagainya. Jadi benda itu boleh menjadi penawar dan itu juga boleh mendatangkan mudarat, racun kepada kita. Tapi kalau kita jumpa kepada orang yang ahlinya, kita ada masalah, anak saya macam ni ustaz, anak saya macam ni. Bukan ustaz pun, siapa pun. Sahabat kita ke, kawan-kawan kita pun. Kadang-kadang saya sendiri pun mengambil pandangan daripada sahabat-sahabat saya yang lain. Dengar pandangan daripada abang-abang saya, umi-umi saya yang menghadiri majlis Ta'lim Nurul Hidayah. Walaupun saya ni mengajar mereka, walaupun saya ni mengajar kepada mereka, kadang-kadang anak-anak kita pun menjadi good listener. Oh, bahasa orang putih pula. Jadi pendengar yang baik, memberikan nasihat. Walid, cuba Walid macam ni. Kita dengar. Ia akan menjadikan kita sebagai penawar, bukan racun. Bukan racun. Jadi kata-kata ini boleh menjadi penawar dan juga boleh menjadi racun. Kadang-kadang bahaya bila jadi racun ni, dia akan hidup dalam hati kita. Hidup dalam hati kita dan sampai bila-bila racun itu akan mengalir pada tubuh badan. Itu yang kadang-kadang sifat-sifat prasangka-prasangka yang tidak baik. Jadi jadikan telinga kita ini mendengar benda-benda yang baik. Kata Imam Al-Ghazali, jangan sekali-kali menyangka bahawa dosa itu akan menimpa orang yang bercakap semata-mata, tidak kepada orang yang mendengar. Kerana orang yang mendengar itu berkongsi dengan orang yang bercakap tadi dalam dosa mencaci dan mengata orang lain. Ia sama sahaja. Sebagaimana orang yang mendengar sesuatu yang baik itu berkongsi pahala dengan orang yang bercakap perkara baik, maka orang yang mendengar perkara yang buruk juga berkongsi dosanya. Wallahu a'lam. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kita mendengar perkara-perkara yang tak baik, kita mendengar, kemudian kita berkongsi, kita dapat dosa seperti mana kita buat apa yang kita dengar. Kau tahu tak, dia ni mencuri, dia ni macam tu, dia ni pukul orang, dia ni jahat dan sebagainya ni. Astaghfirullahalazim. Tapi kita dengar. Kemudian kita kongsi pula pada kawan-kawan kita yang lain. Jangan takut, kita juga dapat dosa seperti mana apa yang kita dengar. Tapi kalau kita dengar benda yang baik, tahu tak, Masya Allah, Abang Din tu Masya Allah, orang surau, orang kuat surau, dahlah meniaga, kuat bersedekah, bagi makan pada orang, tak ambil duit, apa semua tu. Orang tu cerita pula. Jangan risau, Abang Din ni dapat pahala, dapat ganjaran. Sampai bila-bila. Kerana apa? Apa yang diceritakan itu adalah umpatan yang baik. Baik, kita sambung sikit lagi. Kita habiskan bab ni. Muka surat 44. Kesan-kesan kata-kata lebih lama daripada makanan. Kesan kata-kata lebih lama daripada makanan. Kesan daripada kata-kata yang didengar adalah lebih lama daripada kesan makanan. Kerana makanan yang ada di dalam usus boleh hilang dengan tidur atau ia mungkin kekal untuk beberapa hari. Tetapi ia akan hilang selepas makan ubat pencair. Itu julap contohnya lah. Kata-kata yang didengar sebaliknya, kadang-kadang ia boleh kekal seumur hidup di dalam hati. Sekiranya kata-kata tadi tidak elok, maka seorang akan sentiasa memfitnah dan boleh menyebabkan was-was. Bahkan ia boleh menyebabkan kesan buruk yang sangat besar, Oleh itu, orang yang berakal hendaklah menjaga pendengaran dan seluruh anggotanya sebelum ditanya pada hari akhirat. Kita tengok dalam nota kaki 78, Abu Khatim berkata, malu menunjukkan kecerdikan sebagaimana tidak malu menunjukkan kejahilan. Beliau juga berkata, sesiapa yang sedikit rasa malunya dan dia akan melakukan apa sahaja yang dia inginkan dan bercakap apa sahaja yang dia suka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran,
penglihatan dan hati semuanya akan ditanya apa yang dilakukan. Maknanya apa yang dilakukan di dunia akan ditanya di akhirat kelak. Dalam surah Al-Isra, kata pengarang kitab, kesan bagi orang yang kata ini lebih lama daripada makanan. Makanan, kalau kita makan, paling lama pun dia akan bertahan mungkin 1-2 hari. Okey, kalau tak keluar juga, maknanya tak Allah dan sebagainya, kita makan ubat. Ini dikatakan julab. Makan, kemudian makanan itu akan keluar. Maknanya tak akan kekal lama. Akan tetapi kata-kata ini, ni kata-kata ini, baik kata-kata yang baik ataupun kata-kata yang tak baik. Kalau kata-kata tu yang baik, kekal lama, insya-Allah orang yang berkata itu akan kekal sampai pahalanya sampai bila? Sampai akhirat. Tapi kalau orang yang tak baik berkata perkara-perkara yang tak baik kepada seseorang, mengumpat kepada seseorang yang dia tahu dirinya dia umpat, sampai hati, sahabat aku ni umpat aku dia tak pergi dengar pun, dia tak pergi cakap, tapi depan ni okey, apa khabar, sihat apa, tapi dalam hati ni dah terbuku ni, oh kau umpat aku apa semua, ini bahaya. Umpatan ini akan kekal sampai bila? Sampai bila-bila. Kalau dia tidak maafkan. Kalau dia sakit hati sampai bila-bila? Sampai dia meninggal dunia. Sampai meninggal dunia lah dosa orang yang mengumpat itu akan kekal. Kalau di dunia, dibawa sampai akhirat, itu baru kita mendengar. Belum lagi hak anggota kita. Telinga kita akan bercakap, mata kita akan bercakap, hidung kita akan bercakap, mulut kita akan bercakap pada hari akhirat. Sebab itu dalam satu hadis hasan, hadis yang baik, disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha ibnu Adam, fa innal a'dha kullaha takaffir al-lisan, fataqulu ittaqillah fina, fa innama nahnu bik, fa idza istagamta istagamna, fa idza wajjajta wajadna." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena ingat Ini kita hidup. Kita cerita sekarang kita sedang hidup. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anggota tubuh badan kita, mata, telinga, ni hadis hasan, hadis yang baik, hadis yang cantik, hadis yang sahih. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, setiap pagi akan bangun tidur saja, setiap pagi akan bercakap. Bercakap kepada siapa? Kepada lidah. Apa yang dikata? Ittaqillah fina. Wahai lisan, wahai mulut, bertakwalah kepada engkau ke atas kami. Maknanya mulut ini menjadi tanggungjawab pada tubuh badan. Fa innama nahnu bik, sesungguhnya kami ini merupakan sebahagian daripada engkau, wahai lisan. Telinga sebahagian daripada engkau, lidah hidung sebahagian daripada engkau, mata sebahagian, tangan sebahagian, kemaluan sebahagian, kaki sebahagian daripada engkau, wahai lisan. Kemudian disambung lagi, fa idza istagamta istagamna. Kalau engkau ni jalan lurus, maka kami akan lurus. Maknanya lidah ini kalau lurus berkata baik, mata pun akan dapat manfaat yang baik, telinga akan dapat benda yang baik, tangan akan cakap benda yang baik, akan buat benda yang baik. Begitu juga dengan kaki dan sebagainya. Fa idza wajajta wajadna. Kalau engkau ni bengkang bengkok, maka kami pun akan bengkang bengkok. Sebab itu setiap pagi tubuh badan kita ini akan bercakap dengan lidah. Kalau lidah kita itu baik, maka seluruh anggota tubuh badan kita itu baik. Tapi dalam fasa akhir-akhir zaman ini, lidah tak banyak bercakap, tapi yang bercakap hanya tangan. Tangan ini akan menulis, tangan ini akan menyebarkan, tangan ini akan ber-WhatsApp, tangan ini akan bermesej, tangan ini akan ber-Facebook, tangan ini akan ber-Instagram. Jadi gunalah tangan ini dengan sebaik-baik untuk kita perolehi saham di mana? Di akhirat kelak. Ini kerja ni bukan kerja ustaz saja. Siapa pun boleh. Masya Allah Abang Zafrin, ahlan wa sahlan, terima kasih kerana menonton. Siapa pun. Kadang-kadang saya pun dapat nasihat daripada Abang Zafrin, abang saya sendiri. Masya Allah, macam abang angkat saya, Masya Allah. Saling menggunakan tangan kita ini untuk ke arah kebaikan, untuk kita dapat saham yang baik. Jadi gunakanlah. Kita dah masuk dalam bab telinga dan kita pun dah habis. Antara nasihat yang paling mendalam Masya Allah Ustaz Salim, ahlan wa sahlan Ustaz, doakan
Kata-kata pengarang kitab diakhiri dengan nasihat daripada Imam Abu Hatim. Malu, ni malu, sifat malu itu menunjukkan kecerdikan, sebagaimana tidak malu tu menunjukkan kejahilan. Hari ini berapa banyak kita tengok diri kita, jangan tengok orang lain, diri kita. Sama ada kita ni malu ataupun tidak malu. Kadang-kadang kita hantar dekat Facebook, pada hal-hal yang terkait dengan kepribadian ahli keluarga kita, kita tunjukkan. Kita nampak benda tu kelakar. Joget sana, joget sini, kita gelarkan dengan gelaran-gelaran yang tak betul pada ahli keluarga dan sebagainya. Tapi subhanallah, benda itu sebenarnya kesan yang sangat tak baik. Kesan yang sangat tak baik. Kita menjatuhkan maruah. Sebab itu orang yang malu itu orang yang cerdik. Orang yang tak malu itu orang yang jahil, orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Seperti saya lah. Saya ni banyak kebodohan lagi. Masya Allah, Ustaz Kamarul pun ada. Terima kasih banyak-banyak. Kemudian Imam Hatim ni, dia sambung lagi. Sesiapa yang sedikit rasa malunya, dia akan melakukan apa saja yang dia inginkan dan bercakap apa saja yang dia ingin cakap. Betul? Kalau orang yang tak ada rasa malu, dia akan buat apa saja yang dia nak buat. Dekat Facebook, dia akan sharekan benda-benda yang tak ada manfaat, ambil video yang bukan-bukan, dia sebarkan. Walaupun benda tu berkaitan dengan diri dia, berkaitan dengan anak-anak dia, berkaitan dengan isterinya, berkaitan dengan perniagaan dia, apa saja yang dia lakukan. Sebab dia tak ada perasaan malu. Sebab itu malu ini akan ditanya balik nanti di akhirat. Sebab malu itu melibatkan maruah. Maruah ni akan ditanya nanti. Maruah ini akan ditanya, kenapa engkau jatuhkan maruah aku? Kenapa engkau jatuhkan maruah aku? Sebab itu bagi orang, seorang yang ada keluarga, kita ni sebagai ketua keluarga, Masya Allah, doakan saya juga, saya ni ketua keluarga. Kita nanti di akhirat banyak kita akan ditanyakan. Banyak kita akan ditanyakan. Sebab itu dalam satu hadis, ketika seorang suami meniti titian sirat, kemudian dia lepas. Kemudian isterinya itu tak lepas. Anak-anak dia tak lepas, jatuh. Ketika itu dia akan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, khudh haqqi minhu. Ya Allah, ambil hak aku daripada dia. Ni ketika nak melintas, ketika nak melalui titian sirat, mereka ini ahli keluarga kita ini akan memohon kepada Allah, menuntut kepada Allah, ya Allah, ambil hak aku ini kepada dia, daripada dia, suami aku ni. Kerana apa? Ketika dia di dunia, dia tak pernah mengajarkan aku tentang kebaikan. Dia tak pernah mengajarkan aku tentang mendekatkan diri dengan Allah. Dia tak pernah mengajarkan aku tentang mengenal Rasulullah. Dia tak pernah mengajarkan anak-anak aku. Semua ni akan dituntut nanti di akhirat kelak. Hari ini kita banggalah. Kita tunjuk video-video yang bukan-bukan lah, itu, ini dan sebagainya. Keluarga kita lah, ini apa, anak-anak kita, kita perli anak-anak kita dan sebagainya. Silakan. Dan bila orang share, itu semua saham buat kita. Saham yang tidak baik. Tapi kalau kita sharekan benda-benda yang baik, saham yang baik buat kita. Bagi orang yang suka share benda-benda yang baik, jangan risau. Kalau orang mempersoalkan, kau ni jangan riak dan sebagainya. Siapa kita nak menghukum orang itu riak dan sebagainya? Kita buat selagi mana kita dapat peroleh manfaat di akhirat. Cuba cari kumpul untuk saham di akhirat. Saya tengok sahabat saya Johari ni cukup luar biasa. Sampai sekarang saya tak pernah jemu untuk cerita kebaikan dia. Sebab dia terlalu baik. Sedekahnya cukup luar biasa. Manfaatnya cukup. Dia bukan seorang ustaz. Dia bukan seorang pembimbing. Dia tak pernah mengajar pun dalam pusat-pusat pengajian. Tapi subhanallah, dia orang yang sangat baik. Dia seorang yang sangat mulia. Dia seorang yang sangat mendorong, khususnya buat saya ini, untuk sentiasa mengingat kepada kematian dan mengingat kepada apa yang kita akan bawa pada hari kematian. Sedangkan sekarang ini yang sedang dia dapat. Taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat saya Johari ini, dia sedang menikmati taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala di alam barzahnya. Subhanallah, sangat sangat terkesan sebab saya bersama dia ketika saat-saat pengakhirannya, ketika dia habiskan nafasnya, saya bersama dengan dia. Subhanallah, sampai dia angkat tangan dia tunjukkan saya. Ini sekadar berkongsi saja. Dia tunjukkan WhatsApp dia. WhatsApp yang ada file-file dia, orang meniaga, ada file-file dia dekat dalam iPhone dia tu. Masa last saya jumpa dia sebelum dia masuk hospital, dia tunjukkan, G, kawan nak tunjukkan pada awak, kawan nak awak jadi saksi ni. Ada senarai dalam tu orang-orang yang berhutang dengan dia. Ni orang-orang yang meniaga, berhutang peribadi.
hutang peribadi. Ada yang nilai dia 20,000, ada yang nilai dia 13,000, ada yang puluh ribu dan sebagainya. Dia cakap dengan saya, nanti telefon ni akan diambil oleh isteri kawan Ji. Kawan awak jadi saksi ni. Lillahi ta'ala, wallahi wa billahi wa tallahi. Kawan dah halalkan dunia akhirat, kawan takkan tuntut. Dia padam satu-satu. Dan awak tolong telefon kawan-kawan ni Ji, sampaikan salam, kawan sayang pada dia. Maknanya dia dah halalkan. Mana kita nak dapat? Subhanallah, kita nak menghalalkan sesuatu perkara yang orang dah menzalimi kepada kita. Dia halalkan. Ini dia syahbat syurga. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak, dan terima kasih kepada mereka yang menonton. Masya Allah, Abang Zamri pun ada, Encik Zam pun ada. Terima kasih banyak-banyak. Cik Ijan pun ada mengikuti. Doakan saya dan doakan Majlis Ta'lim Nurul Hidayah. Alhamdulillah, saya baru je jumpa Habib Ali. Banyak perkembangan yang kita kongsikan kepada Habib. Dan Habib mendoakan kepada kita semua, khususnya pada ibu-ibu yang sentiasa mengikuti, yang bersama-sama Imam Hambali, yang banyak. Saya sejujurnya, saya berterima kasih banyak pada Imam Hambali, Ustaz Salim, Ustaz Kamarul, Habib Nagib, Ustaz Yusof dan barisan asatidah yang banyak mendukung saya. Haji Zam secara khususnya, penasihat Majlis Ta'lim Nurul Hidayah. Kawan-kawan saya, Cik Zam, Abang Din, Cik Ijan, semua, Abang Adi dan ibu-ibu yang tak mampu untuk saya sebutkan satu persatu nama-namanya. Demi Allah, saya teramat-amat mengucapkan jutaan terima kasih. Hanya Allah saja yang mampu membalas jasa baik semua yang di belakang tabir Majlis Ta'lim Nurul Hidayah, khususnya guru-guru kita, Imam Hambali, semuanya. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan afiah, kesihatan, panjang usia buat guru-guru kita. Guru-guru kita, Imam Hambali, Ustaz Kamarul, Ustaz Salim, Habib Nagib, saya secara khusus, walaupun saya ini bukan seorang guru, bukan seorang pembimbing, mereka-mereka yang bersama dengan kita semua, ibu-ibu Majlis Ta'lim Nurul Hidayah, Cikgu Marziah dan semuanya, Abang Din, Puan Sariah, semuanya, Cikgu Nurlina, Ibu Faridah, mak saya juga, Ibu Puan Maznah didoakan mudah-mudahan Allah berikan afiah, Allah panjangkan usia kita semua, Allah berkati kehidupan kita, Allah jadikan diri kita ni, keluarga kita, anak-anak kita semua di kalangan orang-orang yang dikasihi Allah, dikasihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dekatkan hati kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didik diri kita, didik isteri kita, didik anak-anak kita, didik rumah tangga kita. Hari ini banyak kita diuji dengan ujian rumah tangga. Ujian itu hanya kecil. Ingat, kita yang mengelolakan rumah tangga kita. Jadi kita yang boleh mengembalikan keharmonian rumah tangga kita itu ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pandemik COVID-19 ni memang bermacam-macam ujian. Bermacam-macam ujian. Ujian yang paling berat adalah ujian menjauhkan diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan pengarang kitab Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul dipanjangkan usianya, memberikan kita manfaat dengan hasil-hasil karyanya. Mudah-mudahan. Masya Allah. Sebelum saya doa, saya nak bacakan mesej. Terima kasih. Masya Allah Mama. Terima kasih Mama Maznah. Terima kasih Cikgu Marziah kerana mengikuti. Doakan Majlis Ta'lim Nurul Hidayah. InsyaAllah kita akan buka Majlis Ta'lim Nurul Hidayah buat masa ni online. Doakan apa yang sedang saya usahakan. Sedang saya usahakan untuk Majlis Ta'lim Nurul Hidayah. Banyak kita dah dalam proses untuk bekerjasama dengan beberapa jabatan-jabatan pendidikan dan sebagainya untuk program-program yang terkait dengan pendidikan anak-anak, insya-Allah. Tapi bukan pada tahun ini, pada tahun hadapan, insya-Allah. Doakan Ustaz Kamarul diberikan ketabahan. Pasal Ustaz Kamarul ni merupakan mas'ul, tanggungjawab dalam hal-hal yang terkait dengan surau masjid, pengendalian pusat-pusat ilmu di Johor Bahru. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan. Doakan Majlis Ta'lim Nurul Hidayah di lokasi yang baru, insya-Allah di lokasi yang baru saya sedang usahakan, dan doakanlah dipermudahkan. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan penuh keihsan, dengan penuh kasih sayang dan rahmat-Mu ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, kami bertaubat kepadamu ya Allah, kami munajat kepadamu ya Allah pada hari yang mulia ini ya Allah, di majlis ilmu ini ya Allah, di taman-taman syurga-Mu ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, pasangan kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, keturunan zuriat kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah, dan mereka-mereka yang bersama dengan kami ya Allah, ampuni dosa mereka semua ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, angkat darjat mereka ya Allah, jauhi kami dan mereka semua daripada sebarang bentuk ujian dan musibah ya Allah, baik daripada ujian kesihatan, baik daripada ujian rumah tangga, baik daripada ujian pekerjaan, baik daripada ujian perniagaan, baik daripada ujian mata pencarian dan apa jua bentuk ujian ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, dengan berkat majlis ilmu ini ya Allah, dengan berkat kami membaca kitab-kitab yang memberikan kami manfaat ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, manfaatkan ilmu yang kau telah berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, dekatkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Kami takut berpisah dengan Nabi Muhammad ya Allah, kami takut berjauhan dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan kami untuk memanfaatkan anggota tubuh badan kami untuk mendekatkan, mendorongkan lebih kepada Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan telinga kami ini telinga yang mendengar perkara-perkara yang baik, ayat-ayat yang baik, hal-hal yang baik untuk mendorongkan diri kami lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkati mereka-mereka yang bersama dengan Majlis Ta'lim Nurul Hidayah ya Allah, baik daripada penasihatnya, baik daripada barisan asatidzah, baik daripada ibu-ibu, baik daripada ibu bapa, baik daripada anak-anak, baik daripada mereka-mereka yang mendoakan, menyokong Majlis Ta'lim Nurul Hidayah. Berkati mereka semua ya Allah. Mereka ini semua banyak membantu, mendukung, mendorong, mendoakan Majlis Ta'lim Nurul Hidayah. Angkat darjat mereka ya Allah. Berkati kehidupan mereka ya Allah. Permudahkan urusan mereka ya Allah, di kalangan umi-umi, ibu-ibu, kawan-kawan, sahabat-sahabat, barisan asatidzah, penasihat-penasihat, pembimbing-pembimbing Majlis Ta'lim Nurul Hidayah ya Allah. Bukakan futuhat, pintu-pintu yang pintu diberkati oleh-Mu ya Allah, pintu kasih sayang ya Allah, pintu keredaan ya Allah, pintu kebahagiaan ya Allah, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di barzah, dan juga kebahagiaan di akhirat. Ya Arhamar Rahimin, Ya Ajwadul Ajwadin, Ya Arhamal Masakin. Ya Allah, kami sangat hina, kami sangat miskin, kami mohon kepadamu ya Allah, angkat segala ujian COVID-19 ini ya Allah, angkat segala bala yang kau berikan kepada kami ya Allah, angkat segala wabak yang kau berikan kepada kami ya Allah. Kami rindukan majlis-majlis ilmu secara zahir ya Allah, kami rindukan rumah-rumah-Mu ya Allah, kami rindukan majlis-majlis yang kami dapat berdepan untuk bertemu dengan sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat akhirat kami, untuk sama-sama mendengarkan majlis ilmu ya Allah. Bukakan ya Allah, bukakan ya Allah, berikan kami kesihatan untuk kami istiqamah lagi, untuk kami beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kurniakan kami nikmat rezeki, kesihatan ya Allah, hingga kami dapat menjejakkan kaki kami ke Madinatul Munawwarah, menyampaikan salam kepada Rasulullah, menziarahi pusara Jannatul Baqi', dapat beribadat ke Raudhatus Syarif, dapat menyampaikan salam kepada junjungan mulia yang kami rindui, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan naungan assalamu alayka ya Rasulullah. Begitu juga dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain ya Allah. Kami rindukan kepada Masjid Nabawi, kami rindukan bau wangian Masjid Nabawi, kami rindu untuk menjejakkan kaki ke bumi Madinah ya Allah. Ya Allah, berikan kami kenikmatan juga ke bumi Makkahul Mukarramah. Kami rindu bau Kaabah ya Allah, kami rindu untuk tawaf, kami rindu untuk sa'i ya Allah, dalam majlis yang ilmu, majlis yang penuh dengan barakah ini. Dan kami yakin doa kami akan diaminkan oleh para malaikat ya Allah. Angkat doa kami ya Allah, kabulkan segala doa kami ya Allah, kabulkan segala hajat kami ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih banyak-banyak Ibu Faridah, terima kasih sahabat Kamal, terima kasih buat Puan Rafizah Suliman, Masya Allah,
sahabat saya, Abang Din semua, Masya Allah. Terima kasih Cikgu Marziah. Doakan saya, doakan para asatidzah, doakan pembimbing Majlis Ta'lim Nurul Hidayah, doakan mereka-mereka yang bersama dengan Nurul Hidayah, doakan tempat baru yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bersangka apa-apa, jangan berfikir apa-apa, jangan mempersoalkan dan jangan bertanya, kenapa pindah Ustaz, dan jangan apa. Kita bersangka baik kepada Allah. Kita faham dalam pandemik COVID-19 ni banyak ujian yang berlaku dari sudut ekonominya, dari sudut perniagaannya dan sebagainya. Tapi tidak mematahkan semangat saya untuk meneruskan. Itu saja. Ini amanah daripada penasihat Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid dan juga barisan asatidzah yang bersama-sama dengan saya. Tidak akan mematahkan semangat saya untuk mendidik anak-anak secara khusus di Majlis Ta'lim Nurul Hidayah. Buat masa ni kita beroperasi secara online. Saya mohon doakan saya, doakan mereka-mereka yang bersama, dan doakan ibu-ibu, sahabat-sahabat. Dan terima kasih yang tidak terhingga. Saya tak mampu nak ucapkan satu demi satu penama, akan tetapi saya sentiasa mendoakan. Saya tak pernah lupa pun. Tak pernah lupakan. Dan doakan sahabat saya Abang Ajak. Abang Ajak ni sahabat saya, Muhibbin. Beliau sedang diuji dengan positif COVID-19. Doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesihatan, afiat dan juga kesabaran. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain yang diuji dengan kesihatan. Itu saja, insya-Allah kita akan sambung dalam bab fasal yang ketiga, bab lidah. Ini pun penting juga, lidah. Insya-Allah kita akan sambung pada minggu yang berikutnya. Minggu yang berikutnya, insya-Allah pada hari Rabu, insya-Allah. Besok bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Kamarul, guru kita Ustaz Kamarul, pada pengajian yang seperti biasa setiap hari Khamis. Wallahu alam. Terima kasih banyak-banyak semua menonton. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.